Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Noraihan binti Ismail. Saya bersama kumpulan saya Nurhanisa binti Aslahuddin, Siti Rashidah binti Ibrahim serta Artini binti Abdul Ghani akan membentangkan tajuk pemikiran Al-Ghazali dan isu-isu falsafah yang ditimbulkan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurut Azizah Zakaria 2004, kepakaran Al-Ghazali dalam bidang falsafah adalah dalam konteks benar-benar menepati makna ilmu falsafah itu sendiri, iaitu ilmu pengetahuan yang mencari hakikat yang ada. Menurut Azizah Zakaria 2004 lagi, kepakaran Al-Ghazali dalam bidang falsafah telah memaksa beliau untuk mengkritik dan membongkar kelemahan dan kerosakan pemikiran ahli-ahli falsafah serta teori-teori mereka yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam, khususnya dalam persoalan-persoalan tentang ketuhanan dan beberapa aspek dalam sains tabi'in. Al-Ghazali telah membuat kritikan terbuka terhadap ahli-ahli falsafah dalam karya Al-Fathu Al-Fasilah, yang mana beliau telah memberikan kritikan terhadap ahli falsafah Greek seperti Aristotle, Socrates dan Plato berasaskan pandangan Islam. Tahafut al-Falasifah, mukadimah kepada kritikan yang bakal dibuat oleh Al-Ghazali terhadap beberapa aspek falsafah di dalam buku keduanya, iaitu Tahafut al-Falasifah. Karya ini mempunyai 20 bab, setiap satu merupakan hujah Al-Ghazali untuk menyangkal falsafah Ibn Sina. Tahafut al-Falasifah dan serangan Al-Ghazali. Di dalam Tahafut Al-Ghazali telah membahaskan secara terperinci tentang 20 perkara yang mana 3 daripadanya melibatkan soal kekufuran dan 17 perkara yang bersangkutan dengan soal bid'ah. Antara ke-20 perkara yang Al-Ghazali bincangkan, beliau mengecam 3 perkara yang beliau dakwa bukan sahaja bid'ah, malah murtad. 1. Teori keazalian alam. Al-Ghazali menulis bahawa Allah cipta dunia di dalam batas masa dan seperti segala yang wujud masa juga akan tamat. Namun yang kekal hanyalah Allah. 2. Allah hanya tahu sifat ciptaan iaitu bentuk daripada teori bentuk Plato. 3. Kebangkitan jasad tidak akan berlaku di akhirat kelak dan cuma roh sahaja akan dibangkitkan. Ketiga-tiga perkara tersebut adalah pandangan ahli falsafah tentang sifat takdim bagi alam. Ilmu Allah tidak mencakupi perkara-perkara juz'i dan dakwaan mereka bahawa kebangkitan manusia pada hari akhirat kelak hanya terlihat kepada roh sahaja, tanpa jasad. Tarik al-Falsafah fi al-Islam, Profesor T.J. De Boer, Amsterdam University, Dar an-Nadah Al-Arabiyah. Ahli falsafah seperti Al-Farabi dan Ibn Sina telah melakukan kesilapan kerana cuba untuk menundukkan persoalan di luar tabi'i dengan teori-teori yang bebas berpandukan akal semata-mata. Keterlaluan akal dan falsafah di dalam hal ini telah mencetuskan kelahiran kelompok pemikir bebas di kalangan umat Islam yang menolak beberapa ibadah dan syiar Islam seperti persoalan solat dan keperluan meninggalkan larangan agama. Pada rasional golongan ini, ajaran syariat tidak membantu pencapaian intelektual antara kekaguman melampau mereka kepada Socrates, Plato, Aristotle dan lain-lain. Bagi mereka,
amalan agama hanyalah anasir ritual semata-mata. Ketokohan Al-Ghazali di dalam bidang logik oleh Dr. Muhammad Fauzi Hamad, Penerbitan Universiti Malaya. Beliau mendakwa yang Ibn Sina dan para pengikutnya telah menyimpang dalam 17 perkara. Setiap satu dibincangkan dalam bab tersendiri, mendatangkan 17 bab dan telah melakukan bid'ah. Manakala dalam 3 bab terakhir, beliau mendakwa mereka telah kufur. Antara hujah yang Al-Ghazali kemukakan terhadap mereka ialah mereka tidak dapat membuktikan kemustahilan adanya dua Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuhanisa binti Aslahuddin akan menerangkan tentang isu Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina dan Al-Farabi. Imam Al-Ghazali telah menyebut nama Imam Ibn Sina dalam kitabnya berjudul Tahafut Al-Falasifah sebanyak 12 kali dan dalam kitabnya Al-Munqismin Ad-Dalal sebanyak 4 kali. Dalam kesemuanya itu, tidak didapati walau satu kali pun Imam Al-Ghazali mengkafirkan secara jelas batang tubuh Imam Ibn Sina. Imam Al-Ghazali hanya mengkritik pemikiran Imam Ibn Sina yang bermasalah. Teks Imam Ghazali yang paling ketara ialah dalam Tahafut Al-Falasifah. Beliau berkata, wajiblah dikafirkan mereka ahli falsafah Yunani dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan ahli falsafah Islam seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Kecermatan Imam Al-Ghazali dalam membahaskan hal ehwal keimanan seseorang kepada Allah adalah sesuatu yang tidak Imam Al-Ghazali dengan penuh berhati-hati berkata, pendapat mereka ahli falsafah Yunani mengenai perkara ini hampir sama dengan pendapat mazhab Mu'tazilah. Namun tidak perlu untuk kita mengkafirkan Mu'tazilah dengan perkara sebegini. Dalam kitab Faisal At-Tafriqah Baina Al-Islam wa Az-Zandaqah telah kami jelaskan bagaimana rosaknya pemikiran orang yang tergesa-gesa mengkafirkan sesiapa saja yang tidak sealiran dengan mazhabnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.